Sistem kewangan Islam kini muncul sebagai satu komponen yang berdaya maju dan teguh dalam keseluruhan sistem kewangan, melengkapi sistem kewangan konvensional. Malah Malaysia sebagai penerbit sukuk terbesar di dunia dan menjadi antara contoh terbaik kepada negara-negara lain. Laporan lanjut kita bersama-sama wartawan Sarah Nadira Azman. Sistem kewangan Islam kini muncul sebagai satu komponen yang berdaya maju dan teguh dalam keseluruhan sistem kewangan melengkapi sistem kewangan konvensional. Bermula dengan institusi perbankan, sistem ini kini berkembang dalam bentuk penawaran sukuk. Malah Malaysia sebagai penerbit sukuk terbesar di dunia menjadi contoh terbaik kepada negara-negara lain yang berminat untuk melaksanakannya. Dengan anggaran nilai mencecah RM583.4 bilion, sukuk Malaysia muncul sebagai peneraju dalam industri ini yang turut mendapat perhatian khusus daripada negara-negara Timur Tengah. Kewangan Islam ini sebenarnya dia mempunyai tiga segmen utama. Yang pertama, perbankan Islam. Yang kedua, takaful. Yang ketiga, pasaran modal Islam. Jadi kalau kita melihat dari sudut sumbangan institusi kewangan Islam ni sebenarnya amat besar. Sebagai contoh, saya ambil contoh perbankan. Perbankan Islam saja di Malaysia ni sebenarnya selepas lebih daripada 30 tahun, bermula tahun 1983, penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad. Apakah perkembangan setakat ini? Kita tengok perbankan Islam di Malaysia telah mencapai saiz aset dalam negara sahaja adalah sebanyak 25%. Maksudnya di sini dalam selepas 30 tahun perbankan Islam di Malaysia, kita telah mencapai satu peringkat di mana perkembangan aset perbankan itu telah dalam bentuk trajektori yang meningkat. Ini menunjukkan bahawa perkembangannya adalah sihat dan menunjukkan sumbangan juga kepada ekonomi negara. Dan kita adalah pengeluar sukuk terbesar di dunia. Dan pasaran saham kita 80% adalah syariah compliant companies yang listed in the stock exchange. Ini menunjukkan selepas daripada 30 tahun, kita ambil 1983, penubuhan Bank Islam di Malaysia sebagai katalis kepada sistem kewangan Islam. Keseluruhan sistem kewangan Islam yang komprehensif itu, perbankan, takaful dan juga pasaran modal, telah berkembang dalam trajektori yang meningkat tahun ke tahun. Sampailah ke hari ini, sebagai contoh perbankan Islam tadi, 25%-nya adalah aset perbankan Islam dari keseluruhan aset perbankan negara. Tanpa perbankan Islam, umat Islam hampir pasti tiada sumber pembiayaan berunsurkan halal sekaligus mengurangkan kuasa ekonomi mereka. Namun perbankan Islam bukan sahaja memberi kebaikan kepada pengguna, malah pemain industri kecil dan sederhana turut mendapat faedah sebagai sumber modal yang menepati asas keperluan syarak. Jadi kita melihat itu, sumbangan perbankan Islam kepada pengguna Islam ni dari sudut pengguna individu dan juga dari sudut pengguna syarikat-syarikat kecil. Dan ramai yang menganggap perbankan Islam ni perbankan runcitan yang kecil-kecil, tapi sebenarnya tidak. Ianya bukan diguna ataupun dilanggan oleh pengguna-pengguna kecil dan sederhana. Sebagai contoh, banyak perkembangan perbankan Islam hari ini bukan sahaja tertakluk kepada dua yang utama, iaitu Bank Islam dan Bank Muamalat. Semua sistem konvensional yang ada, sistem perbankan konvensional sekarang ini telah berkembang ke arah perbankan Islam. Jadi keseluruhan sistem perbankan Islam sebenarnya telah apa yang kita selalu sebutlah embrace Islamic finance ini sebagai satu konsep yang bukan lagi alternatif semata-mata. Ianya dalam mainstream perkembangan kewangan negara. Perbankan Islam di Malaysia bukanlah sekadar alternatif semata-mata, sebaliknya ia sudah menjadi salah satu sumber kewangan penting yang menjana ekonomi negara. Kalau kita melihat pasaran modal sukuk, pasaran modal Islam khususnya sukuk, ianya adalah salah satu penanda aras dan bukanlah penanda aras yang muktamad. Kenapa saya kata begitu? Betul, Malaysia telah mencapai satu peringkat di mana kita adalah a leading nation among the Muslim countries dalam isu yang berkaitan dengan pengeluaran sukuk dunia. Itu salah satu sumbangan yang besar. Tapi yang paling penting adalah kita perlu melihat sistem kewangan Islam ini berbentuk cross border, berbentuk inter-regional, inter-countries investment.
Apa yang saya maksudkan cross border investment ini adalah umat Islam yang banyak di seluruh dunia ini sebenarnya semuanya memerlukan sistem perbankan Islam. Sebab tu kita melihat bank-bank besar di Malaysia, contohnya CIMB, Maybank, mereka telah pergi luar daripada Malaysia. Mereka telah venture luar daripada Malaysia dan perbankan Islam digunakan sebagai satu, orang kata, pendekatan untuk mereka penetrate market yang sedia ada. Dan ini merupakan satu perkembangan yang sihat lah untuk memperkembangkan lagi sistem kewangan Islam yang bukan lagi bersifat nation centric, dia bersifat regional centric. Apa yang dimaksudkan regional centric ini sebenarnya dia memperkembangkan lagi, daya perkembangannya akan lebih besar. Yakin dengan peranan dan sumbangan penting institusi ini, kerajaan turut menunjukkan sokongan yang dapat dilihat dalam pelbagai segi. Insentif tahunan yang diberikan untuk perbankan Islam ialah pengecualian cukai melibatkan beberapa aspek. Memandangkan sistem perbankan Islam ini melibatkan kos yang tinggi kerana kaedah yang digunakan berasaskan kontrak jual beli. Kontrak murabahah umpamanya dia melibatkan two-tier murabahah yang mananya berlakunya dua tanggungan dari sudut cukai sebab dia transaksinya adalah bersifat banyak. Dan disebabkan itu kerajaan memberi apa yang diberi nama sebagai pengecualian cukai terutama kepada duty stamp. Dan ini merupakan kelebihan kompetitif kepada perbankan dan kewangan Islam sejak beberapa tahun yang kebelakangan ini. Jadi kalau kita tengok ambil dari sudut imbasan 5 tahun yang lepas lah, pengecualian cukai ini sebenarnya memberi perkembangan yang sihat kepada penambahan peningkatan pembiayaan Islam di Malaysia. Pemberian insentif oleh pihak kerajaan menambah daya saing perbankan Islam berbanding perbankan konvensional. Ia juga meningkatkan permintaan disebabkan kos untuk pengguna dan peniaga mendapatkan pembiayaan Islam menjadi lebih rendah. Apa yang perbankan Islam perlu fokuskan pada tahun yang mendatang, jangan mengharapkan kepada insentif cukai semata-mata, tapi perlu lebih kompetitif, perlu lebih mempunyai daya saing, perlu ada perlu inovasi dari sudut produk-produk perbankan Islam. Tidak lagi patutnya perbankan Islam yang saya sebutkan tadi mengharapkan insentif dan mengharapkan ready-made customer semata-mata. Mereka perlu ada kecekapan yang setanding kalau tidak lebih baik daripada bank-bank konvensional yang lain.